Assalamualaikum. Tolong respon audio video okey ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Nur Aini Ahmad. Lama tak jumpa. Baik, subhanallah, kita berada pada muka surat 54. Bab yang ke-8. Tajuk takut dan harap pada Allah ni sebenarnya khauf dan raja. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah angkat kitab tadi tu sebab kitab Penawar Bagi Hati ada beberapa versi. Ustazah menggunakan Penawar Bagi Hati karangannya Abdul Aziz Ismail yang disusun oleh Pustaka Dini. Okey, jadi mungkin yang ada pada anda tu tidak sama dengan Ustazah, tak mengapa. Kita boleh menyiapkan telinga untuk mendengar, mencatat sedikit nota. Semoga Allah redha pada pertemuan kita pada pagi Jumaat yang barakah ini. InsyaAllah. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ex-Ustazah, bondaku sayang, Allah beri kebaikan, kesihatan insyaAllah. Tak sihat ke? Semalam tak nampak dekat kuliah? Masya Allah. Semoga Allah jaga insyaAllah. Baik, kepada semua yang bersama-sama kita sebenarnya adalah sebulan sekali Ustazah menerima minta maaf, jemputan, yakni anjuran daripada Surau Al-Ukhwah yang terletak di UK Bistari. UK Bistari ke? Macam itulah, dekat-dekat UK Perdana. Macam itulah. Okay, tak jauh sangat dengan rumah Ustazah. Jadi dulunya hadir, sekarang mereka lebih selesa beronline dan manfaatnya kepada semua anda. Semoga penganjur pada pagi ini mendapat lebih untuk saham akhirat mereka bersama dengan ahli karyahnya semua insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, yang ini cantik kalau kita sebar-sebarkan supaya menjadi pahala yang berpanjangan kepada Surau Al-Ukhwah. Okay, maknanya ahli karyahnya lah. Surau tu tak ditanya oleh Allah syurga ke neraka nanti, ahli karyahnya. Terima kasih Ketua Muslimat kita muncul dah, Hasmal Awang, UK Bistari. UK Bistari, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak.
Kita berada pada bab ke-8. Kitab ni indah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay? Kalau bab pertama dulu, kita mulakan dengan pengertian hati. Bab yang kedua, bagaimana mengenal keaiban diri. Bab yang ketiga, peranan sifat mahmudah dalam kehidupan. Bab yang keempat, cara mendapatkan sifat mahmudah. Bab yang kelima, taubat dari dosa lahir dan batin. Bab yang keenam, sabar dengan ujian dan mihnah. Bab ketujuh, pemurah dengan kepunyaan Allah. Dan bab ke-8, hari ini baru kita nak bermula, takwa dan takut dan harap pada Allah. Tapi dalam indeks ni dia tulis takwa. Silap ni. Kalau betulnya khauf dan raja. Takut dan harap pada Allah. Tak ada salah mana pun. Cuma Kak Syafniarti, apa khabar? Lama tak jumpa. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita mulakan seperti biasa. Bila kita buka bab baru, definisilah ataupun pengertian. Pengertian apa? Sebab tajuknya takut dan harap pada Allah. Ustazah Zai, siapa saja para asatizah, biasa je kita sebut kalimah khauf dan raja. Okay, nak menceritakan khauf tu macam mana rasa takut, kemudian raja macam mana kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Wurianti Wu menuliskan tajuk kita pada hari ini, pengertian takut. Kita bukan tak tahu, kalau mak-mak kita ni yang mendengar bukan tak tahu takut tu saja dah tua-tua ni, tak payah tengok kamus lah, tak payah bagi definisi lah. Tapi belajar kitab ni macam ni, subhanallah, dia lebih detail kan, supaya kita bila ustazah bacakan tu, sahabat-sahabat duk rasa sungguh dah, selama ni kita tahu je takut tu apa, tapi apa perbezaan takut dengan makhluk, apa perbezaan takut dengan Al-Khaliq. Masya Allah, kita belajar satu persatu. Perasaan takut itu adalah sifat hati yang timbul, apabila kita mengetahui sesuatu yang akan berlaku itu amat menyakitkan, membunuh, memusnah dan seumpamanya. Kita dapat ancaman, kita macam rasa, kita macam dapat tahu satu hari asbab begini-begini kita akan dapat sesuatu menyakitkan, akan terbunuh, sama ada diri kita atau orang-orang tersayang, memusnahkan. Contoh mangsa-mangsa banjir sekarang ni, sahabat-sahabat tak payah kata mangsa banjir, kita yang melihat ni pun kan, sejujurnya dengar bunyi hujan sekarang ni pun kita rasa takut. Takut berlaku lagi, wa na'udzubillah min zalik, kepada kawan-kawan kita yang baru ni mangsa banjir sebagainya. Kita mendengar cerita duka mereka, ada yang dalam seminggu 2 kali kena banjir. Dalam berita semalam ustazah tengok, memang kesian bila disebut perkataan, memang penat. Kita baru nak kemas, tiba-tiba air naik lagi. Ya Allah, kita dapat menjiwai. So itu antara benda-benda yang takut pada seseorang manusia. Jadi kita nak try test tengok dalam diri kita. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa sifat takut itu ibarat sesuatu yang menikam hati dan terbakar disebabkan tibanya sesuatu perkara yang amat dibenci atau tidak diingini. Kita tak nak benda tu berlaku, kita benci kalau benda tu berlaku. Itu antara juga definisi takut yang dimaksudkan. Apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Siti Safurah Abdullah, Masya Allah, dan semualah Sa'diyah Hasan, semua betul-betul Hanisa Syafi'i, Masya Allah. Gejala yang menyebabkan hati jadi takut, sahabat-sahabat yang jemaah surau Al-Ukhwah, gariskan kalimah ni. Gejala yang menyebabkan hati jadi takut apabila timbulnya pengetahuan kita tentang perkara yang tidak diingini dan dibenci. Itulah namanya takut. Takut anak dah umur 30 tahun tak dapat jodoh lagi ustazah, nanti kalau sampai ketua tak kahwin macam mana. Ini takutnya mak-mak, kan risau, gelisah. Ustazah saya selalu sebut Quran menyifatkan sebagai halu ajazu amanu'a. Jadi maknanya sentiasa ada rasa macam tu, resah, gelisah, rasa takut. Benda yang kita takutkan tu benda yang kita tak ingini ia berlaku. Kita akui kan sahabat-sahabat, ada satu part dalam kehidupan kita memang kita duk rasa macam tu.
Kan ada satu part dalam kehidupan mangsa banjir yang hari ini baru je nak bersih-bersihkan rumah, peralatan dalam rumah yang hampir 90% ada yang ranak terus habis, macam memulakan hidup baru. Sudah pastinya takut kalau berlaku macam tu lagi, kan? Sudah pasti. Kita yang tak pernah jadi mangsa banjir pun kadang-kadang bila tengok keadaan macam tu, apatah lagi mereka. Kita yang tak pernah berlaku macam tu pun kita rasa takut. Jadi benda tu akan push diri kita untuk berdoa dan berusaha untuk terhindar daripada apa yang kita takuti. Subhanallah. Kita boleh membawa beberapa misal sebagai satu kefahaman, iaitu semua orang akan melahirkan rasa takut terhadap tragedi peperangan, kerana setiap peperangan akan mengorbankan beribu-ribu nyawa. Semoga Malaysia hari ini, tahun ini 2022 baru menjengah membuka tirainya. Sampailah bila-bila semoga Malaysia masih aman. Amin. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerana kita tak pernah lah kalau fasa-fasa umur ustazah atas sikit pun apatah lagi yang ke bawah, tak pernah berhadapan dengan tragedi peperangan. Kerana setiap peperangan ini orang-orang yang dah pernah melalui. Kalau sekarang ni di mata kita tengok bumi Palestin, tempatnya saudara mara kita contoh, kan. Kerana setiap peperangan akan mengorbankan beribu-ribu nyawa. Dalam beribu-ribu tu mungkin kita, mungkin orang-orang yang kita sayang terlibat sama. Bayangkan siapa ada orang suka peperangan. Jadi manusia yang sukakan peperangan ni memang pelik. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, baru dapat cari kitab penawar bagi hati Rashidah Rahim. Penawar bagi hati yang ustazah guna bukan yang versi biasa itu, yang ditulis oleh saudara Abdul Aziz Ismail. Okey, baik, sebab tu ustazah kata tadi tak ramai orang memiliki kitab ni, dan di kedai buku pun ustazah dimaklumkan dia dah tak reprint lagi. Jadi sahabat-sahabat Al-Ukhwah yang memiliki kitab ni boleh rujuk, yang lain tu kita boleh mendengar telinga sajalah. Okey, kita boleh membawa beberapa misal sepertinya tadi peperangan. Kerana sekejap. Dia lepas sarapan ni kan ada gangguan sikit. Kemusnahan harta benda, tempat tinggal dan perbelanjaan yang menelan berjuta-juta ringgit. Kan tak payah zaman sekarang ni lah kalau ianya berlaku. Zaman Nabi SAW mengarahkan, mengetuai, mengatur strategi untuk peperangan pun berhabis segala. Mujurlah ada insan yang kaya raya pemurah sepertinya Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Uthman. Nabi nak perlukan 100 ekor kuda, dia persiapkan. Kan sahabat-sahabat, 100 ekor unta dia persiapkan. Jadi perlukan modal, rugi, menelan belanja berjuta-juta ringgit. Itu yang menakutkan. Jadi kita sebut perkara macam ni lah. Kalau sekarang ni kita dalam pandemik COVID, kan, apa yang macam-macam lah kerajaan, tak kerajaan yang membelanjakan. Hatta ustazah COVID berapa hari saja pun hari tu, kan, sahabat-sahabat muslimin-muslimat, sangat terharu anak-anak murid duk hantar ustazah, duk cakap dengan ustaz, ya Allah, vitamin ni, ubat ni bukan murah-murah ni, mahal-mahal. Kalau ustazah sendiri tak belilah rasanya, kan, sahabat-sahabat. Kita tak minta tapi orang hantar. Jadi ibaratlah kalau kita tidak direzekikan macam tu, kita yang nak cari, kita yang nak beli. Sebab tu bila saudara-saudara kita diuji musibah macam tu, kita tanya khabar. Mungkin kita boleh hantarkan makanan sangkut dekat pagar rumah dia. Mungkin kita belikan vitamin itu dan ini, sebab kosnya tinggi. Jadi orang takut untuk perkara-perkara yang macam ni. Jadi takut yang macam ni yang kita nak fahami, sebab semua manusia ada rasa macam tu. Cuma jangan melampau-lampau. Itu yang nanti jadi anxiety, jadi depressed sambil jumpa dengan pakar psikologi. Kenapa jadi macam tu? Kan kita tak nak, sebab kita boleh mengawal sebenarnya. Bila kita faham takut yang macam mana. Kenapa aku takut kepada itu? Wajar ke aku takut melampau-lampau dengan benda yang belum berlaku tu? Dia macam tu kita nak cek diri kita. Risiko peperangan. Peperangan kalau kita tengok berapa 40-an, 60-an hatta yang hidup di bumi Malaysia ni, kita cuma kata kalau sekarang ni kita boleh google lah, boleh tengok cara-cara peperangan yang pernah berlaku kat tempat orang lain. Kalau dekat berita
media sosial kita masa saat Israel menyerang Palestin macam tu kan, kita tengok begitu pun kita dah takut. Sebab risiko peperangan ini sebenarnya menjadi satu kebencian kepada semua manusia. Awin Sheila, tolong keluar balik dan masuk semula. Biasanya orang yang tak nampak muka Ustazah ni something pada handphone dia. Kan Ustazah memang duduk tengah-tengah elok dah ni. Okay, orang lain cuba respon. Video okey ke tidak? Tak awal tadi ada dah respon audio video okey. So kalau kita tak nampak muka hanya dengan suara, keluar balik, masuk pula. Kan? Sebab betul-betul Wani Yahya. Sebab kadang-kadang saya pun tak faham jenis telefon macam mana, handphone macam mana. Bukan kata Ustazah handphone saya ni cap ayam je. Tak, bukan. Okay, kadang-kadang setting lah kot kan. Sebab kita macam Ustazah lagi lah tak reti benda-benda macam tu. Sebab biasanya bila dia keluar masuk balik, macam dah okey. Macam itulah. Risiko peperangan ini sebenarnya menjadi satu kebencian kepada semua manusia. Fitrah kita inginkan kedamaian dan ketenteraman. Kebiasaan, naluri hati kita, semua kita, sahabat-sahabat, duduk kluster mana pun, kita sukakan kedamaian, kita sukakan ketenteraman. Terima kasih Zainah Buyung. Jadi sahabat yang rasa problem audio, video, gambar, tak nampak Ustazah sebagainya, kalau gambar tak molek tu tak ada masalah sangat kan, kita nak dengar sahaja. Tapi ada orang yang tak selesa lah, dia nak menghadap tu dia tak nampak muka, nampak sebelah. Dah jadi macam mana dah muka Ustazah kalau nampak sebelah. So cuba untuk keluar balik, masuk semula. Okay, terima kasih Marini Syariman. Video audio Perlis jelas. Tahniah orang Perlis. Ustazah terbaca tadi mulai besok subuh anda boleh rapat-rapatkan soft. Takbir, ini yang kita nak sebenarnya. Okay, tapi apakan daya. Tahniah, rasa nak pindah pergi Perlis pula dah. Masya Allah. Fitrah kita inginkan kedamaian dan ketenteraman. Tetapi tragedi perang adalah suatu malapetaka yang amat menakutkan. Siapa orang Perlis tadi, betul ke apa Ustazah cakap? Tak tahu Ustazah terbaca tadi berita lama ke apa kan. Wallahualam, risau juga ni. Tersebar berita yang Ustazah sendiri belum pastikan, minta maaf. Okay, subhanallah. Sebab tadi tengok handphone rasa macam terbaca. Lepas tu bila dah sebut ni baru tanta tu berita lama ke apa kan. Faiza Sarihudin pun tak nampak muka ke? Masya Allah. Allahu Akbar. Semoga semuanya baik-baik saja. Okay, yang paling penting dengar suara. Kat Terengganu pun okey. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Fitrah kita inginkan kedamaian dan ketenteraman. Tetapi tragedi perang adalah suatu malapetaka yang amat menakutkan. Betul lah, betul. Kita rasanya kalau mak kita usia, adakah anda pernah bersembang dengan mak ayah, atuk nenek yang atuk dulu terlibat dengan perang, kan, melawan tentera komunis contoh kan. Rasanya macam dah habis kot fasa-fasa tu. Wallahualam lah, sebab Ustazah sendiri pun dah tak ada atuk nenek kan. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih orang Singapura. Halimah M. Nasir. Guak Cempedak pun okey. Subhanallah. Johor kenapa? Nurella Sulaiman. Johor pun sama. Okey ke tak okey? Ryan Razali Korea okey, biar betul. Kami selama ni ada sahabat Adawiyah Kasim mendengar dari Korea. Yang ni pun Korea juga ke? Subhanallah kan. Kok kadang-kadang minta maaf lah, bukan kata Ryan ke apa nama dia tadi. Okay, Ustazah di Keramat Kuala Lumpur, tiba-tiba Ustazah tulis saya mendengar dari London. Boleh je kan tulis macam tu. Tapi Adawiyah itu sahabat kami tu memang kita tahu dia memang duduk di Korea sekarang. Ada yang dengar daripada daripada New Zealand, ada. Subhanallah. Jadi tolong bantu sahabat-sahabat kita kalau dia respon suara tak okey ke apa, sahabat-sahabat yang tengah mendengar ni tolong bantu. Kesian mereka. Alhamdulillah. Linda Selet Sungai Penchala. Wah, saya rindu Sungai Penchala. Subhanallah. Begitu juga bila kita ditimpa kemiskinan, ini tentunya menjadi kebencian kepada siapa saja. Allah. Kemiskinan pun orang tak nak. Tapi siapa yang pernah miskin, taklah, Ustazah rasa Ustazah pun pernah melaluinya, sahabat-sahabat. Tapi tak sekali pun rasa benci kepada kemiskinan. Sebab kita tahu duduk keadaan kita.
Kadang-kadang ada orang duduk dalam keadaan kaya raya pun dia benci juga kehidupan macam tu. Ada kan sahabat-sahabat, ini istilah orang yang tak reti bersyukur. Dah cukup ada sempurna pun masih mendakwa dirinya miskin. Kita kadang-kadang kalau terasa macam terpaksa mengikat perut, tak boleh beli itu dan ini, jangan menghinakan diri kita sendiri, sebab Allah tak pernah hinakan diri kita. Selagi mana kalau betul kita miskin pun, kita masih dalam taqwa kepada Allah. Hadiah Agoy Sabah, okey bah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kalaupun kita bertanya mengenainya kepada orang lain, sudah pasti tidak siapa yang mahu jadi miskin. Kalau kita tanya, Siti Atikah Tukimi nak jadi miskin ke? Oh, dah mau Ustazah, janganlah tanya. Zaid Ahmad nak miskin ke? Juliana Mamat nak miskin ke? Lah mau Ustazah, janganlah Ustazah, saya dah biasa miskin dah dari dulu. Contoh, orang tak nak miskin, sahabat-sahabat. Tapi ajaib kan, Nabi mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka lebih seronok jadi orang miskin. Mereka suka hidup bersama orang miskin. Kan, mereka suka menjadi golongan yang sedikit. Memang pelik. Apa beza mereka dengan kita? Mengaku beriman, tapi mereka menjiwai sampai ke dasar hati. Kita hanya mengaku beriman di bibir. Diuji sikit, dah hilang dah syukur kita kepada Allah. Bahkan mendekatkan kepada perkara-perkara yang kufur dimurkai Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Okey, kita tak nak macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana hidup miskin akan menempuh berbagai penderitaan dan kesusahan. Ini semua dibenci oleh manusia. Manusia tak nak susah. Manusia tak nak derita. Sebab itu ada setengah-setengah negara yang berusaha memerangi kemiskinan. Betul kan? Subhanallah, pemimpin yang baiklah. Dia tahu masalah negara dia adalah kemiskinan. Perangi kemiskinan. Macam mana nak gagahkan, nak tingkatkan kadar ekonomi negara mereka. Kan? Bukan kita dalam keadaan tahu masalah ni tapi kita tak nak fokus kepada perkara tu. Ada satu masalah besar, kita fikir benda yang lebih kecil. Ni macam mana? So kita mintalah kepada siapa sahaja, kita berdoa supaya kita dianugerahi oleh Allah pemimpin-pemimpin yang tahu apa isu, apa masalah utama dalam negara. Fokus kat situ, bukan fokus kepada perkara lain dulu. Subhanallah. Walau bagaimanapun, yang susah hisabnya mudah banding yang kaya. Terbaik Ramlah Sahim. Betul? Walau bagaimanapun takut yang kita rasakan terhadap itu semua, kemiskinan, penderitaan, benda-benda yang kita tak suka nak dengar, sahabat-sahabat, kitab ni bagi tahu semua rasa ketakutan itu masih boleh dielakkan. Contoh, semalam Ustazah dengar mangsa banjir di Hulu Langat, dah kemas bersih rumah semua. Lepas tu sahabat Ustazah tu kata, dia dah pindah rumah dah Ustazah. Oh, pindah rumah pula. Alhamdulillah, moga tempat baru ni lebih baik. Dia tak, mungkin dia ada sesuatu yang mendesak dia. Dan mungkin juga dia kategori yang mampu. Ataupun kita tak tahu apa isu, apa masalah dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, apa sahaja yang boleh menghindarkan kita daripada perkara yang kita tak takut tu. Mungkin ada adik-beradik tengok rumah adik-beradiknya dah tak selamat duduk tebing sungai sungguh. Ni kalau hujan sikit memang masuk air dalam rumah. Sanggup kutip istilahnya, bawa adik-beradik ni pindah duduk rumah dia yang lebih selamat. Tak mustahil. Ini hikmah daripada musibah. Jadi kita jawabnya, ketakutan-ketakutan yang demikian kita masih boleh hindari. Jadi apa sebenarnya takut yang kita tak boleh hindari? Yang kita kena jauh lebih cakna, jauh lebih kena berhati-hati. Allah, ramainya yang tanya saya, kuliah penawar bagi hati, tapi saya menggunakan yang diterbitkan oleh Usaha Dini, yang ditulis oleh Abdul Aziz Ismail. Mungkin tak samalah dengan yang anda punya, okay? Sebab saya pun ada kitab penawar bagi hati yang biasa kita guna di Masjid Surau, tapi di Surau Al-Ukhwah kita guna versi yang ini. Hebat juga perbahasannya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, okay? Semua ada kebaikan. Cuma yang ada boleh gunalah, yang tak ada tak apa. Kadang-kadang susah itu mencabar Ustazah. Seronok bila ingat waktu susah. Tengok Cik Siti Atikah Tukimin kata apa? Okey, bagaimanakah bentuk dan keadaan sifat takut itu? Baru masuk poin utama. Adapun saya macam lepas sarapan minum air manis. Saya jarang minum air manis. Jadi dia macam tak selesa kat tekak. Tak maaf.
Adapun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya dengan mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, takut kepada Allah, kita kalau kata takutnya dengan Algojo Samsing yang depa cerita tu, kita lagi tak nak kenal dia. Tapi kitab ni kata adapun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal sifat-sifatnya. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, niscaya dimusnahkannya alam ini. Kalau kita kenal Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah boleh hapuskan, nyahkan sekelip mata. Cuba tengok saudara-saudara kita yang diuji dengan mangsa banjir. Ni saya berulang kali sebut. Ya Allah, kita tahu kan kisah Abius tempoh hari yang menceritakan bertahun kumpul duit, 4 tahun dalam proses nak menyiapkan rumah. Elok tinggal selangkah sahaja nak masuk rumah, maksudnya nak pindah, dah siap segala, wallpaper semua nak pasang dah. Masya Allah, tinggal finishing sahaja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, finishing kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak dihabiskan, subhanallah, rumahnya hanyut, seketoi rumah tu tak ada. Masya Allah, inilah maha besarnya kehendak, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita memandang Allah, masalah tu besar. Saudara kita yang ditimpa ujian macam tu, besar masalahnya. Bayangkan kalau kita duduk di tempat dia, tapi dia masih memandang Allah yang maha besar. Dia punya, dia bagi pinjam sekejap je. Tak pernah duduk dalam rumah tu pun dia merasai Allah yang punya. Masih ada syukur. Kenapa orang lain duk ada rumah, duk penat nak bersihkan lumpur-lumpur yang masuk dalam rumah. Saya lumpur bawa rumah terus dah, so tak payah nak bersih apa. Saya terkenang sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita membuka mata hati kita mencari hikmah dalam musibah. Contoh, Ustazah pernah bawa 2 bas rombongan ke Turki. Sahabat-sahabat ingat lagi tahun bila kalau ada sahabat yang join Ustazah masa tu. Masa tu memang package harga sangat cun lah orang kata sahabat-sahabat. So dapat 2 bas bawa. Lepas tu ujiannya Allah pada grup itu kepada kami, ustaz dan ustazah, jadi rehlah ke Turki sehelai sepinggang. Sebab beg ustazah tertinggal di mana? Orang lain beg sampai ke Istanbul. Ustazah punya beg tertinggal masa transit di Tehran. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Kan masa tu kita naik Mahan Air kan, sebab tu lah murah sahabat-sahabat. Tapi ustaz upgrade seat kami, masa tu dapat hadiah lah sebab kita bawa ramai kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. So terlupa nak maklum pada mereka bahawa jemaah seat ekonomi ni semuanya beg tak keluar di Tehran. Terus jumpa di Istanbul. Beg ustazah pula yang duduk business class ni, mereka upgrade. Lepas tu turun di Tehran. Jadi kami pun tunggu mana beg ustaz-ustazah ni. Wah, siap susun dalam beg tu sedondong-sedondong baju. Rupa-rupanya sampai dekat Istanbul, siapa tak dapat beg lagi? Semua kami dah dapat dah ustazah kami. Lepas tu dapat trace, beg ustazah tak sampai ke Istanbul. Okey, tak apa, teruskan perjalanan. Tapi jemaah doa tu, ustazah ni boleh relax je dengan ustaz. Sebab apa relax? Sebab yang hilang tu beg kami, bukan beg jemaah lain. Bayangkan kalau beg jemaah kami nak holiday, nak honeymoon pun takkan sedap hati lah. Saat-saat ustazah dah tahu dah beg saya kat mana. Ustaz macam mana nak dapatkan beg saya semula? Saya tak ada baju ni. Saya stres ni. Kan kita lah jadi mak bapaknya stres. Tapi sebab kami yang tak ada beg masa tu, subhanallah, Allah Maha Kaya. Berziarah ke Turki ni sahabat-sahabat, kalau 5 hari 5 hotel lah kita duduk satu malam sini. Jauh-jauh pula tu tempat dia kan. Siti Atikah baru balik. Dah merasa dah. Jadi kesian tengok makcik-makcik ni. Keluarkan beg, heret beg, nak masuk lagi dalam perut bas, masuk check-in hotel baru, beg lagi. Kami tangan kiri siap boleh berlenggang tak kangkung, berpegang tangan dengan ustaz, tangan kanan pegang plastik bodoh je. Plastik bodoh lah maksudnya kan. Bukan bodoh, tak baik cakap bodoh kan, plastik bodoh je. Maksud nak ceritanya simple, ustaz kata yang betul juga kan. Kalau kita mencari hikmah, betul lah saya selalu cakap macam tu. Sebab
Kita kata, ya Allah, bayangkan saya ni dengan keadaan slip disc lah, dengan apa, nak heret beg keluar masuk hotel lain setiap malam, aduh jenuh. Syukurlah musim sejuk pula, kami bawa baju sejuk dekat luar tu, orang tak perasan lah kami tak tukar baju sangat kat dalam tu. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi semua orang, kalau jadi kat saya ustazah, beg tertinggal, nak musafir 7-8 hari, tak tahulah nak jawab macam mana. Ada je jalan Allah permudahkan. Kan subhanallah, saya tak boleh nak ingat sahabat-sahabat, ada beberapa kes yang macam tu yang terasa Allah bantu. Ada seorang kakak tu daripada Johor kan, badan sebiji macam ustazah. Lepas tu dia cakap macam ni kat ustazah, "Ustazah, saya pelik sungguh lah, saya kan duduk Johor, masa saya nak pergi KLIA, nak jumpa grup, nak jumpa ustazah semua, saya dah masuk dalam kereta, saya boleh patah balik kat rumah, saya ambil baju 3 helai. 3 baju. Kan padahal dah cukup semua dah. Beg dah dalam bonet kereta, dah nak pergi dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba dia masuk dalam rumah, dia ambil 3 baju. Apa tu anak dia, kenapa bu tambah lagi baju? Tak apalah, ada je ruang. Mana dah tahu nanti ibu tumpah air lah apa semua, ibu nak tambah baju lagi. 3 ke 4 helai macam tu dia cakap kan. Subhanallah, 4 helai. Dia tambah 4 helai baju. Lepas tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dia bawa masuk dalam beg. Lepas tu bila dia tahu beg ustazah tak ni, "Ustazah, akak bawa lebih baju, ustazah nak tak try?" Sebab dekat Turki kot bukan senang tiba-tiba kita nak tinggalkan grup kan. Kita pun tak ada cara macam mana nak pergi shopping mall sendiri. Ada kesayang benda macam tu lah muslimat dirahmati Allah. Lepas tu kakak tu datang ketuk bilik bagi baju 4 helai tu. Saya try semuanya elok, cantik, tak payah nak nak potong bawah ke apa, nak lipat bubuh pin ke, tak ada, sebiji sama. Tinggal satu tu saya kurang selesa pakai. Dia saya kata, "Kak, 3-3 ni okey." "Ustazah, bismillah, 3-3 ni saya bagi dekat ustazah. Yang satu lagi tu buat mai sebab ustazah tak selesa pakai." Settle. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustaz tak ada masalah, orang lelaki, tubuh orang Turki besar-besar kan, tak ada masalah. So sahabat dia, ground kami kat sana, bawa jalan, belilah t-shirt semua sebagainya. Subhanallah, settle. Jadi kita nak kata, Tuhan, macam mana kau boleh gerakkan hati kakak tu, dah nak pergi ke LIA, masuk balik kat dalam, ambil baju. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak katakan, jadi kita tempuh sahaja, kita tak tahu begitu luar jangka Allah nak beri pada kita. So jangan pernah takut dalam hidup ni. Kalau kita yakin pertolongan Allah mesti ada di mana-mana. Okay, jadi kadang-kadang kita, "Ya Allah ustazah, kalau macam ni lah, kalau banjir lagi macam mana ustazah?" Wallahi, saya dapat rasa perasaan anda sahabat-sahabat. Jujurnya mesti kalau kata, kalau boleh sekarang juga nak tinggalkan rumah, tak nak cuci lumpur ni, tak tahu nak start daripada mana ke mana. Tapi bukan semua orang mampu. Jadi wa na'udzubillah min zalik, andai berlaku lagi, semoga mereka tidak dibiarkan. Macam mana Allah gerakkan kelompok ni datang bantu, kelompok ni datang bantu. Subhanallah. Akhirnya setelah berminggu-minggu, hampir sebulan dah kejadian besar kalau di Shah Alam sebagainya tu, majoriti walaupun tak clear 100%, sudah kebanyakannya dah bolehlah duduk sekadarnya. Allahu Akbar. Jadi kita pandang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut kepada benda-benda atas dunia ni jangan melampau sangat. Mangsa-mangsa banjir, 2 malam, 3 malam, mereka kelaparan, kegelapan, elektrik dah tak ada. Apa cerita mereka? Kami menjerit dalam kegelapan, terasa dengar bunyi bot lalu, "Tolong, lapar." Hari ketiga baru kami diselamatkan ustazah. Kita kata, "Ya Allah, hari ketiga baru diselamatkan, syukur sebab selamat juga." Bayangkan kalau kita minta tolong bukan atas dunia, ketika kita dah dimasukkan ke alam akhirat. Permulaannya adalah barzakh yang gelap, sempit, menakutkan sahabat-sahabat. Kita melolong, menjerit, minta tolong, tak ada siapa yang datang menghantarkan bantuan, bahkan azabnya semakin menekan kita. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi keadaan-keadaan ni kita nak latih jiwa kita. Aku nak takut hal-hal dunia ke? Aku nak takut hal-hal akhirat? Aku nak takut hal-hal makhluk ke? Aku nak takut hubungan aku dengan Al-Khaliq? Tak rasa takut ke kalau Allah tak pandang aku nanti selepas mati? Tak rasa takut ke kalau aku tak dapat pertolongan Allah? Tak rasa takut ke kalau aku tak dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benda macam tu sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak bawa roh yang begitu. Saban hari, saban saat, bahkan kita memikirkan,
Ya Allah, kalau aku tak start lagi buat baik, kalau aku tak bertaubat dengan dosa-dosa silam, macam mana aku nak dapat pengampunan Allah? Aku tak minta ampun kot, macam mana Allah nak ampunkan aku? Aku tak menghias diri aku setelah aku insaf menyesali dosa-dosa silam ni dengan amal solehat. Itu yang kita nak fikirkan. Sebab tu kitab macam ni, sahabat, mengajak kita berfikir. Majlis-majlis ilmu mengajak kita mengasah, membersihkan mata hati kita sendiri. Subhanallah. Adapun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya dengan mengenal zat, mengenal sifatnya, dan jika Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya alam ini. Kan, yang kita takut bukan kita hilang rumah, tapi yang kita takut di sana kita tidak berumah. Faham sahabat? Bersatu segala isi, malah tiada seseorang atau kuasa yang dapat menghalangnya. Takut itu juga dituntut ke atas banyak dosa terhadap Allah. Tadi takut kalau kita tak kenal Allah. Kalau ada zuriat keturunan kita tak kenal Allah, anda bagilah anak tu hebat, berapa kali naik stage, kejayaan cemerlang, bangga kita diceritakan dekat media sosial kita. Tapi anda tak takut ke kalau anak tak kenal Allah? Depan kita baik, belakang kita suka-suka hati je, sebab dia tak rasa Allah lihat dia. Dia tak rasa Allah dengar isi hati dia. Kesian sahabat-sahabat, ini ketakutan. Sebab tu kita doa supaya anak-anak kita Allah lorongkan ke jalan-jalan yang Allah redha. Kalau dia berjaya macam mana pun, tapi dia tidak ada takut kepada Allah, ini satu ancaman yang dahsyat. Subhanallah. Lagi, takut itu juga dituntut ke atas banyak dosa terhadap Allah. Apa lagi yang kita rasa takut? Betul, mangsa banjir takut, hujan lagi, contoh macam tu. Tapi sebenarnya takut yang dituntut ke atas banyak dosa terhadap Allah. Takut kalau kita melakukan dosa. Sebab kita tahu, kita melakukan dosa, tak sempat taubat, kita mati. Akhirnya bukanlah kita mati dalam husnul khatimah. Subhanallah. Dosa melanggar segala hukum yang telah digariskan, di samping dosa yang dilakukan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi tahu dah panduannya kalamullah, kitab Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah mana yang baik, mana yang buruk, dan Allah kata, apa yang aku suruh jangan banyak cakap, buat je. Just do it. Apa yang aku suruh tinggal, tak payah banyak alasan, tak payah tapi, tak payah nanti, tinggal je. Kalau kita kontra, kan sahabat-sahabat, benda yang Allah suruh kita tinggal, benda yang Allah larang pula kita jadi syok buat, itulah dosa. So kita biar rasa lazat dengan dosa itu, tak rasa takut, tak rasa nak bertaubat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itulah rasa ketakutan yang paling kita kena hindar diri kita. Subhanallah. Jadi kita nak faham, keadaan takut seperti ini sebenarnya akan menginsafkan diri kita bahawa kita tidak akan berdaya melakukannya kecuali dengan segala kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat, kekuasaan Allah, iradat, kehendak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk membuat apa sahaja yang dikehendakinya tanpa soal. Masya Allah, tabarakallah. Apabila kita telah meletakkan sifat takut di dalam tahap ini, takut kalau zuriat keturunan aku tak kenal Allah, maka jangan takut anak kita tak kenal siapa pemimpin negara, tak kenal siapa nama-nama COVID yang bertukar-tukar ni kan, contoh. Masya Allah. Tak boleh garang sangat, ini anjuran surau Al-Ukhwah. Ini bukan page lah tahzan sahabat-sahabat. Masya Allah. Kita tak risau anak kita, kita tak takut anak kita dah umur remaja tak hafal lagi bacaan solat. Kita tak takut anak kita sampai dah usia baligh tak boleh baca Quran lagi. Kenapa kita tak rasa takut macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab apa kan Allah tak tarik rasa yang itu? Sebab dia tak kenal Tuhannya. Allahu Akbar. Allah berkuasa untuk membuat apa sahaja yang dikehendakinya tanpa soal. Apabila kita telah meletakkan sifat takut di dalam tahap ini, buat dosa rasa takut selagi tak bertaubat. Kan? Ya Allah, aku dah bertaubat, aku serahkan pada Engkau, Engkau terima ke tidak? Tapi cukup ke dengan taubat? Kita sungguh-sungguh sahabat buat amal salihat. Ustazah bila hari Jumaat, jom gandakan amal salihat. At least seminggu sekali kan? Walaupun sebenarnya yes hari-hari.
Setiap waktu sahabat-sahabat kita kena buat amal salihat. Sekurang-kurangnya Jumaat, hari yang dijanjikan penuh keberkatan ni, kan biasalah kita sedekah lebih sikit. Biasalah mungkin ada orang yang di hari-hari negeri-negeri yang hari Jumaatnya bercuti. Ini lagi dapat cuti hari Jumaat, lagi sengaja tak nak pergi solat Jumaat, nak berehat-rehat. Hari ni kan ada cuti. Bang, kenapa tak pergi solat Jumaat? Hari ni ada cuti, awak tak payah bising-bising lah. Lah, negeri pemimpinnya memilih untuk cuti pada hari Jumaat, hang pilah awai masjid. Iktikaf bukan nak dapat telur ayam, tapi nak dapat saiz sebesar unta. Kan macam tu kita fikir. Ini berlaku sahabat-sahabat. Masa saya mengajar dekat Johor dulu kan, bukanlah mengajar tetap, tapi saya dijemput ceramah kat sana. Ada seorang muslimat datang jumpa. Ustazah kata, syok lah Ustazah ni berangan nak duduk dekat negeri yang cuti hari Jumaat. Ustazah, kami pun syok. Tapi Ustazah ada juga yang cakap, lagi cuti hari Jumaat, lagi masjid hari Jumaat tak penuh pula. Kita tak naklah sangka buruk, tapi mungkin masa itulah mereka nak balik kampung, nak cuti sebagainya. Sahabat-sahabat, kita atur bagi cantik sungguh-sungguh supaya kita dapat menambah-nambahkan amal salihat. Subhanallah. Apabila kita telah meletakkan sifat takut di dalam tahap ini, maka sifat itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia yang paling takut kepada Allah ialah manusia yang mengenal dirinya dan mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling takut kepada Allah, yakni takwa, ialah manusia yang mengenal dirinya dan mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dalam hubungan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebenarnya akulah orang yang paling takut kepada Allah. Nabi cakap, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau kita duk fikir, pasal apa Rasulullah takut kepada Allah? Sahabat-sahabat, sebab Rasulullah sangat mengenal Tuhannya. Kita kalau kau tak kenal lagi pak aku tu macam mana, kan? Ada ke orang lelaki yang nak bawa girlfriend dia jumpa dengan parent dia, kan? Contoh. Lepas tu, nak bawa awak jumpa orang tua saya. Tapi itulah bapak saya tu, dia punya dehem je, kan? Anak-anak semua kelang kelibut lari. Awak ni dah lemah lembut macam ni. Kalau jumpa bapak saya bulat mata sikit, awak jangan dah takut. Kan contoh sahabat-sahabat. Tapi bapak saya tu baik sebenarnya. Subhanallah sahabat-sahabat. Maksud takut dengan makhluk, kita menjauh. Takut dengan Al-Khaliq, takut dengan Allah, kita makin mendekat. Sebab tu bila Nabi kata sebenarnya akulah orang yang paling takut kepada Allah, paling takut kepada Allah Nabi Muhammad, bermakna dia adalah orang yang paling hampir dengan Tuhannya. Subhanallah. Tak sama kan? Takut dengan harimau, takut dengan hantu. Tidur hantu. Mak ke suka takut-takutkan macam tu. Kan jadi kita selimut, intai ada ke hantu betul. Nipu mak ni, mana ada hantu kat rumah ni. Kan kita lari, kita menjauh. Jangan duduk luar rumah, kan harimau datang. Kita pun tutup pintu rumah, intai mana ada harimau datang, kan. Subhanallah sahabat-sahabat. Takut makhluk, kita menjauh. Tapi kalau kita mendakwa, yes, aku memang takutkan Allah, mendekat dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah, jauhnya beza. Sebab tu Allah tak boleh disamakan sama sekali dengan makhluk Allah. Faham ya? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi surah Fatir ayat 28. Anda ambil, kalau ada yang boleh copy paste dekat ruang komen. Surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Panjang tu. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang berilmu. Maksud al-ulama, golongan orang berilmu. Kita hari ni faham, Ustazah mufti tu ulama kan? Ustazah, ya, kita tahu ulama. InsyaAllah anda yang istiqamah dalam majlis ilmu, moga-moga di sisi Allah berhak digelar ulama. Kenapa sahabat? Kalau kita faham al-ulama adalah hamba-hambanya Allah yang berilmu. Kalau benar mendakwa diri berilmu, pagi, petang, siang, malam duk dengar kuliah online, rajin mendengar, suka cintakan majlis ilmu,
Semoga kita diangkat Allah sebaris dengan golongan al-ulama. Tapi syarat, kata Fatir 28, siapakah al-ulama? Orang yang paling takut dengan Allah. Sebab tu sahabat-sahabat, jangan duk bangga sangat kita pagi, petang, siang, malam dengar ilmu tapi tak menambahkan rasa takut kepada Allah. Ya Allah, meremang bulu roma sahabat-sahabat. Sebab apa Ustazah bercakap pasal diri sendiri? Aku ni pagi, petang, siang, malam duk bercakap pasal ilmu. Di mana rasa takut aku kepada Allah? So sahabat-sahabat yang menekuni majlis ilmu pun patut rasa macam tu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Katanya Allah dalam Fatir 28, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ialah hamba-hambanya yang berilmu. So hari ni kita kata Ustazah dia tu ulama saja, tapi macam tak takut dengan Allah je. Dia tak buat macam tu. Tak payah nak memperlekehkan, mempertikaikan orang punya amalan. Kita ada rasa tak? Ya Allah, ni aku buat dosa ni, orang tak nampak ni. Tapi kau nampak, tinggalkan dosa. Itulah sebenarnya al-ulama yang sebenar. Biar kita dapat satu ilmu, terus amal. Patutlah katanya Nabi SAW, minta maaf, katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apakah ilmu? Dapat satu, amal satu, ilmu. Sahabat-sahabat yang Ustazah sayang kerana Allah, Ustazah nampak nama-nama ni orang yang duk dengar lah tahzan pagi tadi. Ni dengar lagi, satgi Ustazah nak share pula kuliah di Bank Negara. Ustazah masuk dekat close group Muslimat Demi Ummah Kerana Allah, mesti jumpa anda lagi. Nanti pukul 3 petang Ustazah nak buat kuliah tadabbur, share dekat Muslimat Demi Ummah Kerana Allah, anda lagi. Maksudnya sahabat-sahabat, Ustazah wallahi nak mengajak anda, jom kita rasa, makin aku belajar ni, apa yang aku rasa? Kenapa aku tahu benda ni dosa, aku masih buat lagi? Kenapa dia tak boleh menolak diri aku? Subhanallah, untuk mendekat kepada syurga dan benar-benar menjauh daripada neraka. Sebab majlis-majlis ilmu yang aku hadiri, aku bukan tak tahu mana jalan-jalan ke neraka, mana jalan-jalan ke syurga. Allah Ustazah, buat jalan-jalan menuju neraka ni rasa lazat, rasa best. Memang sebab itu kecintaan nafsu. Kita kena kekang nafsu. Itulah dia jihad yang amat sesuai dengan kita. Kita tak berjihad di medan perang. Kita berjihad melawan hasutan godaan nafsu. Bisikan-bisikan syaitan ni sahabat-sahabat. Aku tahulah buat benda yang kau suka tu memang syok, tapi Allah tengok aku ni, Allah tahu apa aku buat. Aku bukan tak tahu benda ni dosa. So sahabat-sahabat, semoga kita lah al-ulama yang dimaksudkan, takut dengan Allah. So kenapa kita nak heran ada orang mendakwa dirinya ulama tapi tak takut dengan Allah? Jadi jawapannya apa? Title ulama itu saja, tulis besar-besar ulama tapi tak takut dengan Allah, anda bukan ulama. Belajar secara dalam talian saja pun, tapi makin belajar makin takut dengan Allah. Ya Allah, tak penting title ulama dekat dada aku ni. Gaji sebagai ulama tak penting, tapi engkau melihat dengan majlis-majlis ilmu ni aku ada rasa takut tak dengan kau. Aku tak nak dah buat dosa walaupun orang tak tahu. Orang tak nampak aku ni. Kita boleh kata, wih, depan orang jangan buat dosa depan orang. Orang tahu sekali malu, viral sekali. Kan sahabat-sahabat? Tapi saat kita berseorangan, kenapa kita tak rasa kita berdosa, sahabat-sahabat? Sedangkan Allah tu boleh masuk mengetahui, bukan sahaja tengok keliling kita, tapi masuk sampai ke dasar hati kita. Subhanallah. Andainya, pukul berapa ni? Ini majlis ilmu dekat surau ni, Ustazah kena hormat masa mereka. Andainya kita telah dapat mencapai ma'rifat atau mengenal diri dan mengenal Allah, nescaya kita telah mewarisi kehebatan perasaan takut. Seperti takutnya seorang ulama. Anda ingatkan Ustazah selalu cerita bagaimana seorang anak murid kepada seorang syekh, guru yang hebat. Satu hari guru kata, semua anak murid aku, santri aku boleh dapat seekor ayam. Bawalah seekor ayam ni, pergilah sembelih. Sembelih di satu tempat yang tak ada siapa pun melihat. Jadi anak-anak murid yang lurai bendoi ni pi ambil pisau, bawa seekor ayam, pi ada nyorok balik pokok, nyorok balik bukit, nyorok ni duduk bawah katil, duduk celah almari, contoh kan. Nak sembelih ayam di tempat orang yang tak nampak. Dengan bangganya datang jumpa syekh semua.
Kan dah terkulai dah leher ayam, kami dah sembelih dengan lafaz bismillah, wahai Syekh. Seorang anak murid datang tunduk, takut nak pandang wajah guru. Pasal apa hang tak sembelih lagi ayam hang ni? Bahasa kita. Tuan guru, aku minta maaf. Aku dah cari di seluruh tempat. Aku tak jumpa pun satu tempat pun yang aku rasa Allah tak pandang aku. Aku pergi sana, aku rasa Allah tengok aku. Aku pergi sana, aku rasa Allah pandang aku. Sedangkan kau cakap pergi sembelih di mana tempat yang tak dilihat oleh sesiapa. Memang manusia tak lihat, tapi aku tahu Allah sedang melihat aku. Maaf Syekh, aku tak sembelih ayam ni sebab setiap kali aku nak buat, aku tahu Allah melihat aku. Sahabat, anda rasa tak apa yang Ustazah rasa bila dengar cerita macam tu? Inilah ulama yang sebenar, sebab dia takut pada pandangannya Allah. Dia takut apa yang Allah lihat pada dia. Kan Syekh dah cakap, sembelih ayam ni di satu tempat yang tak ada siapa melihat aku. Ya, makhluk tak melihat, tapi Allah melihat. Jadi sahabat-sahabat, Syekh ni kata inilah anak murid dia. Baru dapat seorang daripada ramai-ramai anak murid, baru dapat seorang yang dia faham dah. Faham dah, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. So cerita-cerita macam ni Ustazah sendiri rasa, wow, Allahu Akbar, aku dapat tak menjiwai, aku dapat tak rasa takut dengan Allah sampai taretu. Subhanallah. So anak-anak murid yang lain baru tertunduk menyedari kekhilafan mereka. Syekh senyum, walaupun seorang, inilah anak murid yang sangat berkualiti sebab takut dengan Tuhannya. Sahabat, hari ni kita belajar. Jom kita korek ke dasar hati kita. Kita ada rasa takut tak dengan Allah? Sebab kita bukan tak tahu kadang-kadang benda tu dosa, tapi kita buat juga. Macam mana kalau kita mati dalam rasa itu? Ini yang Ustazah nak ajak. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, keadaan ini akan menundukkan keinginan nafsu syahwat serta membendung. So, macam seorang lelaki yang dijamin syurga. Nabi cerita benda ni kan. Didatangi seorang wanita yang kalau bahasa kita ni seksi, menggoda. Tak ada orang lain, hanya mereka berdua. Dia goda lelaki beriman. Hampir terjerumus lelaki ini kepada perkara zina, tapi belum sempat berzina, dia terus bangkit tinggalkan wanita itu. Aku takut dengan Tuhanku. Allah melihat aku. Digoda lagi oleh perempuan tu. Tak ada siapa melihat kita, hanya kita berdua. Sebab itu orang buat dosa ketika ada peluang. Ketika ada peluang. Sebab tu bila kita rasa, kenapa aku nak dapat duit banyak tapi tak dapat? Kenapa aku kerja beria tapi aku dapat ciput je harta? Allah tahu di mana kamu. Orang jenis macam kamu ni kalau kaya raya, ada peluang nak buat dosa, maka Allah letakkan kamu sebagai orang miskin. Tak ada peluang nak berpoya-poya dengan hartamu. Allah sayang kamu. Cuba hargai diri. Syukur ya Allah, cukup makan, bawa balik bagi ke anak bini, rezeki yang halal, tak berlebih-lebihan. Orang macam aku kalau dapat lebih sikit, mahu aku main judi kot ya Allah. Si sahabat-sahabat ni orang beriman yang takut kepada Allah. Jadi ketika itulah segala maksiat yang dulunya begitu lazat dilakukan, sekarang bila dah ada rasa takut dengan Allah, dia benci maksiat tu. Anda dapat rasa sahabat-sahabat bila kita pandang anak-anak muda, bila kita, ya Allah Ustazah, tengok, saya ingat lagi dulu saya macam itulah. Azan boleh berpeleseran. Siap waktu azan masuk kelab malam, balik kerja letih-letih, pergi karaoke sana sini. Waktu azan Ustazah, kat mana hati saya masa tu? Dulu kita buat dosa tu, tapi sekarang kita benci maksiat itu. Sebab kita dah mula rasa takut dengan Allah. Jawapannya mudah. Kenapa ya Ustazah dulu azan dah tak pergi masjid, azan masuk kelab malam, dah tahu perempuan kena tutup aurat, tak rasa? Jawapannya ketika itu kamu tak ada rasa takut dengan Allah. Bila kamu dah ada rasa takut dengan Allah, kamu mampu mengawal nafsu kamu sendiri. Kamu mampu mendidik hati kamu sendiri dan memandangnya dosa-dosa itu, padahal dulu kamu pernah buat, kamu dah bertaubat. Kamu hari ini memandang dosa itu dengan tercela dan keji. Bukan kamu mengeji si pembuat dosa. Si pembuat dosa kalau bertaubat, nanti mungkin dia jauh lebih mulia dari kamu.
Jangan kecam benci si pembuat dosa, tapi benci akan dosa yang dia buat. Pembuat dosanya kalau kita mampu pimpin dia, tegur dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita benci si pembuat dosa, kita tengok muka dia pun menyampah. Sedangkan Islam tak bagi kita menyampah benci dekat orang. Faham sahabat-sahabat? Justru itu tersisih di hati sanubari. Sifat sombong. Bila dah mula takutkan Allah, ada sombong di hati, kita buang ke lombong. Sebab tu Ustazah kata, jangan sombong saat kita terjun lombong. Masya Allah. Kemudian, hasad dengki. Kita boleh buang. Rezeki dia, ya Allah, bahagian dia. Aku ni ada anak ramai ni, Alhamdulillah. Rezeki dia harta banyak, tapi tak ada anak, ya Allah. Contoh macam itulah sahabat-sahabat, kita tak dengki kat orang. Tak ada rasa tamak, sahabat-sahabat. Kenapa nak tamak? Sedangkan yang kita punya ni, kita kata kita punya, sebenarnya Allah yang punya. Kenapa kita nak tamak dengan yang apa yang Allah punya? Masya Allah. Dan seumpamanya, ketika itu tiada menjadi kecuali memelihara diri, meneliti, menghisab, bermujahadah dan beramal sebanyak yang mampu. Kemudian menghitung pula setiap kesalahan diri, menerusi gerak-geri, tingkah laku dan tutur bicara. Itu menghitung pula, kitab ni kata. Makna menghitung tu, itu datang perkataan muhasabah. Hisab dosa sendiri, kesalahan sendiri. Bukan hidup ni sibuk, baru belajar sikit. Jiran kita tu tak betul kan bang? Itulah adik-beradik kita ni semua tak belajar. Sebab itulah kan orang nak ajar tak nak dengar. Itulah bodoh tak tentu. Mulut tu ya Allah Tuhan. Subhanallah sahabat-sahabat. Sibuk menghitung dosanya orang lain sampai terlupa nak muhasabah akan diri sendiri. Ilmu ni tujuannya sahabat-sahabat untuk hitung. Ya Allah, semalam aku buat dosa, tapi Engkau sudi nak bangkitkan aku hari ni. Aku tahu ya Allah tujuannya untuk aku bertaubat akan dosa semalam. Dan aku tahu Engkau maha baik supaya aku hidup hari ini dengan kebaikan. Andai hari ini aku mati, matilah aku dengan kebaikan itu. Syukur Engkau tak matikan aku semalam saat aku berbuat dosa ya Allah. Itu yang sepatutnya ada pada diri kita. Sebab kita sedar kita pendosa. Kita tak nampak dosanya orang lain sahabat. Kita nampak kita orang yang berdosa. Macam mana aku nak mati bertemu dengan Allah kalau aku mati dalam keadaan dosa aku yang tak terhitung ni. Subhanallah. Kemudian menghitung pula setiap kesalahan diri, menerusi gerak-geri, tingkah laku dan tutur bicara. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak tauladan di dalam Al-Quran yang menunjukkan beberapa keutamaan sifat ini. Saya baca sikit Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-A'raf ayat 154. Subhanallah. Hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang takut kepada Tuhan mereka. Sahabat, kita kan selalu, ya Allah berikan aku petunjuk, hidayah. Ya Allah berikan anak-anak aku, suami aku, isteri aku petunjuk dan hidayah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, petunjuk, hidayah, taufikmu ya Allah berikan. Rupanya pasal apa kita duk rasa, aku duk minta doa Allah beri hidayah pada suami anak-anak. Pasal apa macam mereka ni tak dapat hidayah lagi ni ya Allah. Cuba tengok ayat ni, Al-A'raf 154. Huda wa rahmah. Kita nak huda, petunjuknya Allah. Kita nak rahmat, kasih sayangnya Allah. Betul kan sahabat? Ini yang asatizah kita ajar. Paling harta paling bernilai kalau kita dapat hidayah. Jangan Allah tarik hidayah dari hati kita ni, kita akan tersesat. Dia ibarat cahaya yang menerangi kegelapan hidup kita. Rahmat, kasih sayangnya Allah. Kalau Allah tak kasih sayang pada kita, kita takkan dapat masuk ke syurganya Allah. So nak dapat huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi siapa? Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Bagi orang yang takut kepada Tuhan mereka. So kalau kita rasa macam hidayah, rahmat tu macam jauh dengan kita, sebenarnya bukan salah Allah.
Tanya diri, aku tak berapa takut dengan Allah. Buktinya semalam aku seorang-seorang, aku duk buat dosa, duk share benda-benda yang tak pasti, duk sebar benda-benda fitnah. Aku duk seorang tu tapi jari aku bekerja. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku tak rasa diperhatikan Allah. Jadi tak heranlah ya Allah berikan aku hidayah, pandang aku dengan pandangan rahmat. Doa tu tak makbul sebab kamu tak ada rasa takut dengan Allah. Anda faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah telah redha kepada mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Ya Allah Tuhan, indahnya jadi kehidupan macam ni kan. Sebab tu kalau kadang-kadang kan ada kelompok yang saya tak nak percaya Abu Bakar, Umar, Usman, saya nak ikut Saidina Ali sahaja. Kenapa? Sebab mereka tu tak diredai oleh Allah. Engkau ni siapa-siapa je suka-suka je cakap macam tu. Sedangkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Golongan yang macam mana? Sudah pasti sahabat yang paling setia dengan Rasulullah seperti Abu Bakar. Dia tiru sebiji akhlaknya Nabi SAW. Allah redha padanya. Engkau pula siapa yang tak redha pada dia? Kalaulah anda ya sahabat-sahabat nak bagi kita faham, kalaulah Abu Bakar masih hidup bersama kita, dia kata, aku kisah kau punya redha. Yang aku kisahkan redanya Allah pada aku. Kalimah-kalimah radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab tu Ustazah selalu dalam doa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan radiyatan mardiyah. Aku redha nak jumpa engkau dan engkau jauh lebih redha nak jumpa dengan aku, ya Allah. Maksud ada orang yang hanya mati sebab dah ajal tiba, dia akan bertemu dengan Allah, tapi sebenarnya Allah tak syok nak jumpa dengan dia, sahabat. Sebab tu buku amal dicampak, dibagi kod belakang. Allah tidak berdepan-depan dengannya untuk bercakap dengan kasih sayang dengannya. Allah tak sudi pandangkan wajahnya padamu, wahai orang yang tidak diredai Allah. Kita takut, sahabat, kita takut situasi itu, sangat takut. Jadi kita memahami ayat-ayat Allah yang macam ni. Belajarlah daripada kelompok yang diredai Allah, yang follow Nabi SAW rapat-rapat, yang sangat di hatinya takutkan Allah, takutkan Allah, takutkan Allah. Noktah, tak ada lain. Sebulan depan pertemuan kita bersama surah Al-Ukhwah insya-Allah adalah dengan tajuk cara memiliki sifat takut. Dia dah bagi definisi ayat Quran, bagaimana Nabi SAW respon kepada orang-orang yang macam ni. So, kita belajar pula cara memiliki sifat takut. Nak tunggu ke tak tunggu? Berapa orang hari ni yang menonton? Saya punya tab ni ada masalah, tak boleh nak ni. Semoga menjadi amal jariah, pahala yang berpanjangan kepada pengurusan surau Al-Ukhwah, sahabat-sahabat. Sebab mereka syok dengan online ni, lebih ramai menonton daripada datang ke masjid. So hasil daripada pandemik ni kita jadi macam tu lah, sahabat. Saya raikan je, ada pengurusan masjid yang kata, Ustazah kita teruskan kuliah online. Ada yang kata Ustazah kena hadir juga, kan sahabat-sahabat. Tapi yang ada peluang untuk hadir ke masjid surau, tolonglah dengan sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, janganlah tak datang, okay? Kalau betul lah berita yang Ustazah baca perlis, besok dah boleh rapatkan soft. Kita berharap di tempat kita juga macam tu. Kita rindu suasana macam tu, sahabat-sahabat. Kita tak nak ada halangan kekangan sunnah bersalam-salaman, berdakap-dakapan. Tapi kita kena jaga juga sunnah bila kita duduk dalam wabak, takut mudarat penyakit dan sebagainya. Kan kita jadi serba salah. Semoga Allah jaga hati kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sentiasa takutkan Allah, bukan takutkan mana-mana makhluk Allah. Ampun maaf, zahir batin, saya sayang semua kerana Allah. Muslimin muslimat, matlamat kita, kejayaan sebenar kita adalah dapat menghuni syurganya Allah. Cakap macam mudah, tapi penuh mujahadah untuk kita istiqamah, sentiasa berada dalam jalan kebaikan. So hari-hari dengan majlis ilmu, insya-Allah minda kita diset gerak
hati kita, tangan kaki kita hanya melakukan perkara yang Allah redha, insya-Allah. Salam Jumaat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.